Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Biasa kita mula sebab saya pun dah rekod dan nanti saya akan tayangkan dekat site saya. Okay, saya ada siapkan satu site perkongsian semua video yang saya rakam tu saya akan letak di dalam site saya sini. Okay, ini site saya. Okay, cara untuk Google Form saya ada tunjuk di sini dengan ERPH. Masih ada yang masuk ni. Okay, link site ni saya akan sharekan dalam grup rasmi. Okay, kita mulai. Okay, saya harap apa yang saya tunjuk ni dapat memberi manfaat kepada cikgu-cikgu. Okay, saya nak minta nak tanya dengan cikgu-cikgu ni, cikgu buat soalan challenger tu dalam bentuk objektif ataupun subjektif. So boleh kita mesej kat sini ataupun cikgu respon. Sebab saya tengok kebanyakan, okay. Macam aku buat ada campur objektif dengan subjektif. Okay, untuk kebanyakan saya tengok kat sini Admit saya buat subjektif. Okay, saya akan tunjuk yang objektif dulu. Okay, lepas tu yang subjektif tu saya akan tunjuk selepas saya buat objektif ni. Sebab nanti kebanyakan ni yang ada ni semua buat objektif. So nanti Subjektif yang tu dah saya habis, buat macam soalan pendek je. yeah. Sebab nanti saya perlukan soalan tu. Saya rasa kalau cikgu dah ada boleh share. Tapi nanti saya tunjuk cara nak share. Dan saya cuba cari soalan-soalan subjektif. Okay, untuk first ni saya akan tunjuk cara buat soalan, collect data untuk soalan objektif dulu. Okay, seperti biasa cikgu kena masukkan dalam Google Drive cikgu masing-masing. Saya rasa cikgu dah tahu semua ni. Jadi cari soalan yang cikgu buat. Internet. Okay. Okay, saya ambil soalan saya ni. Ini saya akan tunjukkan macam mana saya nak keluarkan data. Okay, ini soalan saya. Siapa tak boleh ikut, bagi tahu Saya buat secara dua hala lah kita bincang. Okay, kita tengok ke respon sini. Respon yang saya dapat ke yang ujian ni adalah 32. So saya punya kelas ASK 2 kelas saja. Okay, kita tengok pada respon. Okay, ni dia punya data-data yang dikumpulkan. Okay, dekat sini kita tengok kelas saya ada dua Saga dan Beza saja. So kita tahu berapa orang jawab. So 2 Beza 14, 2 Saga 18. Okay, macam mana cikgu nak keluarkan data? Okay, cikgu lihat pada gambar hijau ni. Hijau ni cikgu klik. Okay, create a new spreadsheet. So create saja. Okay, ini data yang terkumpul dalam Google Form cikgu. So dekat sini adalah data daripada Google Sheet. Okay, so Google Sheet ni cikgu jangan usik lagi sebab segala data respon dia akan masuk dekat sini. Okay, so apa yang perlu cikgu buat? Cikgu tekan file, lepas tu download Microsoft Excel. Kita
convertkan dia dalam bentuk Microsoft Excel dan kita keluarkan daripada Google Form ni. Okay, download. Okay, so saya ambil data tadi. Saya pergi dekat show in folder. Okay, dia akan pergi kat sini. Saya copy dan saya letak dekat desktop dekat ujian saya tu. Okay, saya paste dekat sini. So dia akan ada dekat sini. Okay ni. Okay, kita buka Excel. Okay. Okay, ini data yang kita akan dapat. Okay, saya tunjuk cara mudah macam mana kita nak. Sekarang kita tengok ikut kelas dia berbeza dan nama, skor. Okay. So, cikgu tekan pada nombor 1 ujung ni. So, kita highlightkan semua dekat tepi ni. Okay, kemudian kita tekan formula. Kita tekan data. Kita tekan filter. Okay. Okay, untuk saya buat soalan ni untuk kelas saya buat drop down. So maknanya kalau cikgu tengok dekat sini, saya tak boleh nak ni. Ni saya buat drop down. Okay, bagi yang cikgu tak buat tu, nanti dia ada kebarangkalian data tu 2 saga rapat, 2 saga huruf kecil. Okay. So buka balik tadi Excel tadi. Okay. Dekat sini macam mana cikgu nak sort kelas dulu. So dekat sini bila kita dah filter, so kita klik pada sini, kita pilih 2 saga dulu. Okay, ini data-data 2 saga. Okay, apa yang perlu cikgu buat, kita asingkan data ni dulu. Okay, kita tambah sheet. Dan sini kita renamekan dia 2 saga. Okay, sekarang ni cikgu dah dapat data, nama, kelas. Dan kita nak dapatkan skor dia. Okay, sekarang ni cikgu copy dulu. Highlight, copy. Cikgu paste kat sini. Okay, ni kalau kita nak dia full, kita double klik dia dekat sini. So dia ada. Okay, sini just kita letak bilangan. Okay. So sekarang ni markah kita letak kat sini. Pergi dekat respon balik, kita copy semua balik. Kita paste. Okay, bilangan ni kita letak 1. Okay, cara yang mudah, cikgu nampak kotak kecil ini, cikgu tarik sampai ke bawah dan ada bentuk kotak ni, kita tekan dan kita fill series. So dia akan automatic 1, 2, 3 sampai 18. Okay, kita dah dapat. Okay, sekarang ni kita nak kira peratus So sini kita letak peratus. Okay, kalau nak letak peratus ni, kita pergi pada atas ni ataupun kita pergi kat atas ni, kita letak sama dengan, so kurungan, kita klik pada sebelah dia ni. Okay, dia di 5 perkan dengan 30. Saya buat 30 soalan. So kalau cikgu buat 25, cikgu letak 25. So tutup kurungan, darab star
100. Okay, sini cikgu dah dapat peratus dia. Okay, dekat sini kita boleh adjust kita nak berapa titik perpuluhan, kita pergi dekat home, kita tekan ni, tekan dekat bawah number ni. Okay, 93. Okay, so cikgu nampak kotak kecil ni, bawah ni cikgu drag sampai kat bawah. So cikgu dah dapat peratus. Kemudian dekat atas ni, kita bubuhlah tajuk challenger kita. Okay, kita buat kotak highlight pada sini. Buat kotak. Okay, siap untuk kelas 2 Sarah. So kita buat kelas berikutnya 2 beza. So cikgu pergi dekat kelas ni. Okay, sekiranya ada cikgu tak buat drop down, dia akan keluar banyak tau, 2 beza, kadang 2 beza, huruf kecil, huruf besar. So cikgu highlight dia semua. Yang 2 Sarah tu nanti dia akan keluar semua. Okay, sekarang ni saya buat 2 beza pula. Okay ni, sama juga. So saya add shade ni. So saya screen in. 2 beza. Jadi kita dah dapat nama dan kelas. Just kita copy saja. Kita paste. Sini letak bilangan. 1. Ambil kotak kecil ni, drag sampai bawah. Okay, nampak sini. Fill series. Okay, kemudian markah. Ambil skor ni, copy. Okay, jadi dia punya peratus. Kita pergi ke kotak sini, sama dengan kurungan pada markah. Bagi 30, jumlah soalan, darab 100. Betul-betul dapat markah. Yang nampak yang perpuluhan ni kita klik pada decrease. Okay, buat kotak. Dah cukup, kita dah dapat 2 kelas untuk ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia punya nama tak susun ikut objek ni. Cara dia, cikgu highlight kan semua yang bahagian atas ni, pergi ke formula, kita pergi ke data, ambil filter.
Okey, kemudian cikgu boleh susun ikut objek. So kita sort A to Z. So dia dah so bilangan ni kita kena ubah balik. Biasa satu back series. Okey dah. Okey, kemudian cikgu nak bagi kepada budak markah ni. Okey. Lebih baik kita bagi dalam bentuk PDF supaya budak boleh terima dan boleh baca. Okey, sekarang ni cikgu tekan file, tekan save as. Okey, tekan browse. Saya letak dekat desktop, dekat dalam folder saya. Di sini kita letak dua saga. Kita ubah save as type ni kepada PDF. Okey, baru kita save. Okey, dia akan keluar bentuk macam ni. Dan cikgu boleh share markah ni kepada pelajar-pelajar. Ataupun mungkin markah ni akan dihantar kepada PK1 untuk semakkan. Okay, begitu juga dengan dua beza, file, save as, browse. Okay. Type dua beza. Save as type ni saya tukar kepada PDF. Dan saya tengah save. Siap. So untuk soalan objektif saya rasa dah selesai. Ada apa-apa pertanyaan boleh kita share. Sebelum saya teruskan ke soalan subjektif. Cikgu ada pertanyaan tak? Video sesi perbualan ni semua saya dah rakam. So saya akan masukkan dalam saya punya site ni dan saya akan sharekan kepada cikgu-cikgu. Saya cuba cari untuk soalan subjektif je. Okey, ada. Okey cikgu, sebelum saya pergi ke soalan subjektif, ada apa-apa soalan tak? Okey, saya teruskan . Okey, sekarang ni saya dah jumpa soalan subjektif yang saya buat sebelum ni. So ini soalan dia. Ini saya tunjuk soalan dia.
Soalan. Cikgu boleh share tak soalan-soalan subjektif cikgu? Syarizan, kalau dalam kita punya kertas ujian tu ada dua-dua bahagian, maksudnya objektif dengan subjektif. Kalau itu kan, tu saya tak galakkan buat dalam dua-dua soalan tu. Tapi Sebab kalau contohnya, Tapi BI memang macam tu soalan dia, apa kebanyakannya memang format dia memang macam tu, sebab kita orang walaupun paper tu pun still ada soalan yang short answer lah, maksudnya soalan struktur. okey, kalau macam tu kita kena semak semua. Okey, kalau tengok soalan ni yang saya buat ni, saya ada buat soalan objektif dan saya letak soalan subjektif. Okey. Sekejap, markah tu memang kita tak boleh nak keluarkan, tapi kita kena semak satu-satu. Okey. Oh, So maknanya kita keluarkan macam biasa, Hmm. view respond in sheet ni. Okey ni. Tadi ada soalan subjektif. Soalan dia pasal alat. Ni. Okey, soalan belakang ni. Okey, ni anggapkanlah ini semua soalan subjektif. Saya buat soalan subjektif Ini, okey. Apa yang perlu cikgu buat, kita jangan usik data sheet ni sebab dia akan mengganggu kita punya soalan-soalan dekat depan ni. Respon. So macam biasa, file, download. Saya ada masuk ni. Okey, file, download Excel. Kita cari show in folder. Saya copy dulu, pergi dekat desktop. Saya paste kat dalam folder ujian. Okey, ni bentuk soalan dia. Okey, kalau lagi mudah, kita semak dulu. Kita semak dulu dekat sini. Okey. Sekarang ni kita perlukan nama dengan yang atas ni kita tak perlu bergerak. Maknanya saya hintkan ni dulu supaya dia tak mengganggu. Okey. So kalau soalan tu panjang, kita tu ni dah log ni. Okay, kita log nama pula So sekarang ni kalau kita nak ke sini, kita nak bagi nama tu ikut. Okay, kita tak nampak nama siapa budak ni. Okay, so kita pergi dekat view. Kita tekan freeze panel. Okay, kita freezekan. Okay, kita highlightkan kat sini. Kita tekan freeze. Kita freezekan panel ni. Okay, so nama dia ikut. So kita tahu siapa yang buat Okey, kita abaikan nama sekolah dengan kelas dulu. Okey, kita tengok pada soalan satu. Okey, setiap soalan kita letak markah. So maknanya kat sini saya tambahkan insert. Insert dekat sebelah dia. Okey, insert dengan satu. Okey. Contohlah jawapan dia algoritma. Jawapan betul dia, saya lebih suka highlightkan dia warna hijau. Okey, warna hijau ni betul. So, saya mana yang ada algoritma ni, saya akan letak warna hijau. Mengikut skema. So maknanya cikgu senang je, drag je.
tengok mana yang sama. Ataupun cikgu nak buat filter pun boleh. Contoh highlightkan kat nama ni dulu, kita tekan data, kita tekan filter. So cikgu nak susun ikut abjad tu pun boleh. Nampak? So kita highlightkan semua. Ini kita letak color hijau. So yang salah ni kita letak color warna merah. Okay, so ini kita letak soalan satu. So kita letak markah. Kat sini kita letak, contohnya dia jawab, dia dapat 2 markah. So saya drag dia 2 markah kat sini. Sini saya letak kosong. Okay, ni kita dah dapat markah untuk soalan 1. So kita akan dapat markah tu semua pelajar kita dah dapat. Kita tak perlu macam kalau kita semak kertas soalan, kita kena check satu-satu, lepas tu skema pula kita ulang balik. So cara semak dengan ni sekali je kita tengok. Kita boleh susun, lepas tu cikgu bagi markah. Okay, sekarang ni soalan ni kita dah siap tanda, saya hintkan dia. Contohnya, okay sekarang ni soalan 2 pula. So soalan 2 pun sama juga. Kita boleh filterkan dulu. Okey ni. Dia dah susun. So cikgu tambah satu lagi insert. Soalan 2. Saya ganggu sekejap kan. Ya, okey. Kalau kita punya soalan, kita dah set, walaupun dia soalan pendek, kita dah set jawapan dekat situ. Kita kena buat langkah ini juga ke? Dia tak akan semak sendiri. Dia kalau kita letak markah, boleh. Ya. Dia punya short answer hanya satu perkataan saja. Kita dah set ada jawapan kat situ. Kalau satu perkataan, bila set markah, perkataan tu ada huruf kecil atau huruf besar, kadang Google Meet tu dia tak kira markah tau. Tapi kita dah set dah, kita dah bagi beberapa Kita dah jawapan. Multiple ayat. Oh, set tu boleh? Cikgu jangan buat kan? cara ni lah. Ya, saya memang buat cara itu. Kalau buat cara itu, yang langkah ini dia tak perlulah bermaksud kita tak perlu semak, dia akan semak sendiri juga. Yang tu kalau cikgu set markah. Tapi cikgu kena semak balik. Sebab kalau macam ada kes, contohnya Ahad dan Isnin. Kita set Ahad dan Isnin. Ya. Dekat dalam set answer tu. Tapi bila budak buat Isnin dan Ahad, dia akan kira salah. Tak. Jawapan saya memang satu perkataan saja. Barat ke, timur ke, utara ke. Kalau dah keluar markah tu, cikgu ambil markah buat macam soalan objektif saja. Macam itulah. Tak perlu kita buat langkah ini kan? Tak perlu kan? Perlu. Yang ni untuk soalan subjektif. So maknanya kita tak letak markah. So kita macam mana kita nak buat markah. Okey. Terima kasih. Okay. So sekarang ni kita sambung balik. So soalan nombor 2 So bila tengok dalam skema 1 dan 3 ni maknanya betul. So sini saya yang biasa saya bagi dia cat dulu. Okey. Kotak tu warna hijau. So yang selebihnya kita salahkan dia. So sini kita letak markah, kita 2. Ini kosong. Okey, soalan 2 kita dah settle untuk semak. So kita inkan dia. Okay, seterusnya soalan 3. Okay, sama juga kita sort dia dulu supaya mudah. Okay, contohnya jawapan dia ulangan 4. So saya letakkan hijau kat sini. Yang lain saya letakkan merah.
Ni saya letak 2 markah. Yang lain saya letak kosong. Cikgu kalau ada apa-apa soalan boleh interrupt Okey. So ini cara semak untuk soalan subjektif. Saya hintkan dia. Sarizal, Ya, Sarizal, saya dengar. kalau soalan jenis text box macam mana? Ada Cik. 2-3 jawapan. Tu cikgu Sana boleh bagi tak saya bagi kat saya bentuk Excel. Send kat Telegram. Bentuk action. Kejap Syarizan, apa ni macam tadi Puan Gan cakap kalau kita dah letak markah pada kita punya short answer tu dekat dalam Google Form, maknanya yang kau buat, yang kau ajar kita orang yang letak markah ni untuk soalan subjektif tak perlu kan? Okey, alright. Tak perlu. Faham. Sebab dia ni masalah masa soalan subjektif. Ini cara saya tunjuk soalan yang objektif. Yelah, sebab kita tak tahu kan, kita ingatkan macam ingatkan guna soalan subjektif dalam Google Form lebih mudah lah, maksudnya praktikal jugalah, tapi macam sedikit complicated lah kan. Tapi kalau cikgu follow kan, kalau kita tengok cara kita nak semak kita dah tak perlu, kalau ujian biasa kita semak satu-satu kertas. Dah macam ni, kita just semak dari kita dapat skema jawapan dan kita sort. Jadi kita boleh semak dengan sistematik lah. Alright, faham. Cikgu Sana ada share dah. Sebentar saya tu. Setelah cikgu dah buat soalan sampailah habis, cikgu hint-hintkan dia, cikgu akan dapat markah. So maknanya markah dalam tu ni, saya faham dia akan keluar macam ni. Cikgu akan dapat kumpul markah dia. So, cikgu boleh kira jumlah markah dia. Ini jumlah markah. So, apa yang perlu cikgu buat sama dengan G2 ni tambah dengan so enter. Cikgu ambil kotak kecil ni, drag je. So sini dah keluar dah markah dia. Sekiranya markah tu banyak soalan, contohnya soalan ni sampai 20. So jumlah markah dia cikgu nak buat sama dengan kurungan. Cikgu jangan buat guna kaedah ni sebab nanti dia akan kira soalan sekali yang kita tak dapat terima. So apa yang perlu cikgu buat, cikgu copy dulu ke sheet lain ke sini. Cikgu padam soalan ni. Jawapan yang budak jawab. Okey, baru yang cikgu buat. Okey. Sama dengan
Siap. Tunggu sam. Kurungan. Apakah? Okey, ada yang tak boleh ikut? Saya tunggu soalan daripada Cikgu Sauna. Kalau ada soalan yang boleh saya tunjuk. Cikgu Sauna, boleh bagi yang bentuk ni tak? Excel. Untuk Excel yang macam mana tu? Saya download. Cikgu Tak buat lagi. Tak buat lagi. Ya. Sebab saya tak tahu dia punya output tu macam mana. Sariza nak macam mana? Dalam bentuk Excel. Cikgu keluarkan dia dalam bentuk Excel. So maknanya cikgu pergi Respon. respon. Okey, kejap. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Masukkan dia insert. Okey, sini letak nombor soalan. Okey, kita sort dulu. So, kita cari jawapan yang betul. Contoh jawapan dia ni. Tak warna hijau. So yang lain kita letak warna merah. Okey, sini kita berbualkan. Yang ni kita hidden kan. Insert. Jawapan dia kita C. Balik semua C. Nilai salah. So kita letak markah. Lepas tu kita pinkan dia. Insert. Soalan 6.
Sariza, Kak dah share dah. Ya, saya buka. Soalan nombor apa tu? Nombor 5 Kak Sauna, soalan nombor apa? Okay, contohnya macam ni Saya ambil Kak Sauna punya data. So saya ulang balik. First, apa yang perlu saya buat, saya nak logkan nama ni. So saya, mana yang saya tak nak tengok dulu. Contoh soalan nombor 5. Tapi Kak Sauna, yang ini semua dah ada markah. So maknanya Kak Sauna kena buat yang soalan objektif punya cara lah. Tak, ada budak kata dia jawab satu, jawapan dia ada 2. Tapi dia jawab satu, dia dapat kosong markah. Kalau nak bagi markah satu, dia jawab satu, dapat 1 markah. Walaupun dia tak jawab 2-2. Macam mana? Itu kelemahan Google Form, dia tak dapat nak detect apa jawapan yang kita nak. Maknanya kalau macam tu, cikgu kena buat soalan subjektif yang tak perlu masuk markah. So maknanya dekat situ dia kena jawab 2-2 baru dia dapat 1 markah. Contohlah, kalau dia klik salah satu, saya rasa dia salah. Ya. So akak tak boleh betulkan? Tak pun akak buat cara multiple. Tak boleh lah, sebab dia nak pilih 2 kan. Cikgu tak boleh buat macam tu sebab dia akan detect satu. Ataupun cikgu bagi manual je lah kat sini. Zak, kalau drop down boleh drop down. Ya? Kalau macam ni drop down dia boleh pilih. Drop down dia pilih satu saja. Masih satu dia tak boleh, kita bagi arahan. Boleh klik 2 dia tak boleh lah. Tak boleh. Kalau dia klik satu dia akan dapat kosong juga. Jawapan dia salah. Okay. Kecuali cikgu kena tambah markah dia, contohnya kat sini kita tambah, contohlah kita nak tambah markah tadi So saya letak sini soalan 5 ni soalan. Okey, sekejap. Saya kena sortkan dulu. Okey, kita buat dah mula. Yang ni kita hiddenkan dulu. So kita nak log kita log, kita tekan view, kita tekan freeze. Okey, tekan freeze yang tengah ni. Okey, so mana dia boleh drag. So kat bawah pun dia akan bawa benda ni. Okey. So kita terus pergi soalan nombor 5 So markah tadi kita dah bagi. Tak apa, saya logkan markah sekali. Okey, teruslah soalan nombor 5. Okey ni. So saya letak filter. Tekan file, pergi dekat data, saya tekan filter. Dan saya susun dulu. Okey ni. So kalau kita tahu Kak, dia pilih 3 dapat markah penuh kan? 2 markah penuh. Tapi kalau 3 dia salah tak? Kalau dia pilih 3? Salah. Salah Kalau nak satu tu dapat 1 markah. Kalau pilih 2 dapat 2 markah macam kalau tu. Pilih 3? Tolak 1? Bolehlah tolak 1. Jawapan dia apa dia? Option apa? Option 2 dengan option 4. So kita tengok dulu markah option 2 dengan option 4. So kita betulkan dia dulu. Kita berubah dia hijau.
Okey, ni kita letak dia 2 markah kan. Okey. So yang ini dapat 1 markah. Saya letak warna kuning kot. Warna yang kuning kita letak dia 1 markah. Ni pun, kalau 3 ni macam mana Kak Sona? Yang pilih 1 markah. kena pula dia pilih 2, 3, 1, tak ada. Ni 2, 3 ni kan. Ni. So kita letak dia 1 markah So ni 1 markah. 1. Okay, yang ni kalau dia pilih 2 ni, 2 betul, 1 salah. Kosong. 1. 1 1. Ini 1. Semua 1. Kosong. Soalan nombor 4. Kuning 1, yang lain semua salah. Okay, saya keluarkan markah tadi. Okay, saya inginkan ni dulu. Disusunkan. Okey, yang soalan 2 ni memang dia dapat markah kan? Kat sana kan? Dia kan dah kira markah, dah kira betul 2 markah sini. Ya. Okey, sekarang ni 1 je kan? Dia dapat 10. Ada Dia beberapa soalan macam ni. Yalah, So, maksudnya kena buat lah yang setiap soalan. saya tunjuk 1 soalan, nanti akan buat seterusnya. So maknanya cikgu kena okey. tambah markah kat sini. So dekat sini, tambah insert markah baru Yang ni macam biasa. So nak mudah, sama dengan gambar yang kalau banyak soalan Okey, total je lah. total dengan dia. So drag dia sampai luar. Tapi yang ni, yang 2 ni tak perlu kan? Yang 2 ni dia dah ada markah penuh kat situ. So cikgu copy balik. Okey. Okey, faham Terima kasih. Okey, sama. Okey, saya rasa untuk soalan subjektif pun boleh, saya rasa dapat membantu cikgu. Sebab soalan tu kita kena semak. Macam saya buat ni, 5 soalan saya semak. Saya ulang balik saya tunjuk contoh. Contohnya soalan ni. Saya tambahkan satu kolom dekat sini. Saya letak soalan 6. Okey, kemudian cikgu boleh susun dulu ikut objek. Okey. So sekiranya ini dalam skema menunjukkan jawapan betul dia adalah tiada paparan.
So kita bagi dia warna hijau, betul. Dan yang lain ni warna merah. So nak bagi markah, kita tahu merah kosong markah. Jadi satu dan kita ambil kotak kecil ni, kita drag saja. Untuk ni tiada paparan. Jawapan dia betul, saya bagi 2 markah dan drag saja. Okey, kemudian hiddenkan. Okey. Setelah habis, contohnya cikgu dah habis kira, cikgu akan dapat markah. So sini, contohnya saya dah habis kira, sini jumlah markah. So, cikgu perlu sama dengan kurungan. Cikgu sum. Saya sum tak boleh guna sebab takut ada soalan dalam bentuk nombor. So sekarang ni cikgu just tambah je. Yang G2 tambah kurungan. Jadi boleh dapat jumlah markah kat sini. So drag sampai ke bawah. Okay, kemudian cikgu boleh tambah lagi untuk buat 100. Terus kita letak formula dia kat sini sama dengan kurungan. Okay, 4. So nilai ini, jumlah markah ni kita like dia bagi dengan jumlah markah 12 untuk kurungan star darab 100. So kita dah dapat dia punya markah. Okay, cikgu dah boleh dapat markah dia, cikgu hiddenkan dia. So cikgu boleh copy. Kita nak ambil kelas tu pula. Okay, kita hiddenkan dia. So ni kelas. So kita sort ikut kelas. Yang ni saya beritahu sebab saya buat bukan roll down. Terus kat sini kita klik kalau 2 beza. So 2 beza kita klik semua. So kita akan dapat 2 beza. Saya copy. Mana markah? Ya. Ada budak jawab 2-3 kali nama yang sama kan? Terpulang pada cikgu lah. Macam saya ni sebelum ni saya ambil, kalau cikgu nak ambil respon tu, okey dia kita boleh tahu waktu dia ambil. Okay, saya nak hiddenkan dia. Saya dah delete. Okey, kalau budak tu dah jawab banyak kali. Okey ni. So sini dia ada bagi tarikh-tarikh dia.
Okay, mula kita kesan dulu nama dia. Kita tunggu soal chat. Macam ni kan? Okay, kita nak tahu dia punya dia jawab mana dulu Okay, so kita sort time ni dulu. Okay, kita sort nama dia pula. Okay. So ini yang yang ni yang dia jawab dulu. Kalau cikgu nak terima untuk first jawab, okay, ya cikgu delete dia ni. Okay, so macam ni kan, Muhammad Hamar. Dia dah sort dah. Ini yang pertama dia jawab, dia dapat 68. So yang selebihnya kita delete. Pulang dia cikgu nak ambil markah tinggi ke ataupun nak ambil dia punya first jawab. So macam Muhammad Fakrul Nabil ni, selebihnya kita delete. Kita delete dulu dia punya, ataupun kita delete dulu mana yang cikgu nak terima dulu. Okay, Kak Saunah. Okey, faham. Kita set time dia dulu, lepas tu baru kita susun nama dia balik. So nanti sama dia akan sama. Okay, ada siapa-siapa lagi nak tanya? Clear. Saya video ni saya akan upload dalam YouTube nanti. Saya akan share. Lagi ada siapa-siapa yang nak tanya? So far okey lah, tapi kalau rasa stuck nanti aku PM lah kau kalau apa-apa kan. Tapi ni soalan subjektif. Kalau objektif saya tak ada masalah. Markah ni memang nak kena hantar dekat PK1 ni? Macam sebab dalam Telegram pun dia ada menyatakan saya semak. Ni. Salam sejahtera. Untuk maklumat semua guru. Satu, terjah challenge satu adalah untuk menguji pengetahuan yang dipelajari oleh murid sepanjang setengah tahun pada pertama 2020. Jadual ini adalah sebagai panduan kepada guru dan murid untuk bersedia menghadapi Jumaat sebut secara maya. Mengubah soalan adalah atas persetujuan yang telah dibincangkan oleh mesyuarat panitia masing-masing. Soalan yang digubal hendaklah memudahkan murid untuk mengetahui markah mereka dengan segera. Soalan menggunakan Google Form adalah amat digalakkan. Semua soalan hendaklah dikongsi dan diserahkan satu salinan kepada PK1 untuk direkod. So maknanya pernyataan nombor 6 ni. Okay, so maknanya markah kena bagi Tapi kat sini cakap soalan saja. Markah tak tahu pula. Nanti tanya balik dengan Kak Faridah. Okay, saya rasa itu je. Kalau ada pertanyaan, siapa yang nak bertanya? Sebab saya nak off saya punya record ni. Zainah ada apa-apa tak? Setakat ni. Nanti saya akan share balik slide. Setakat ni macam rasa okey, tapi kena buat dululah baru tahu. Tadi saya akan postkan video ni. Mungkin bertanggalan kot. So hari ni dia belum dapat respon lagi. Okay. Bila
Bila tu petang ni saya upload lah untuk sesi video ni. Dia kena cuba buat dekat tu Ah, dulu baru. Betul Kak Zainal, kena try buat. Kalau tak try buat tak tahu apa yang tak kena. Kalau nak try buat satu dengar dekat handphone, satu kita buat dekat laptop. Aku memang buat macam tu pun, kalau tengok kau punya video, lepas tu aku buat. Aku pause play. Okay, saya ada kongsi link site saya. Saya dah ada buat site, senang untuk mudah cikgu semak semua video saya. Saya akan share balik dekat mesej ni. Dan saya akan masuk juga dekat grup rasmi. Dalam ni saya sediakan semua video saya nak buat. So dekat sini Google Meet yang kita bincang awal-awal itu. Ini untuk hari guru. So, untuk Google Form, so buat soalan, cikgu nak recap balik. Saya ada buat dekat sini. Video 1 dan video 2. Itu juga dengan ERPH. Okay, segala yang saya akan buat insyaAllah, saya akan masukkan dalam site saya ni. Okay, saya rasa sampai sini je dulu. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Syarizan. Sama. Dan ada apa-apa hal lah PM. Okay.